Hai murid-murid, kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR kita pada kali ini dalam mata pelajaran Sains tahun 1. Baik murid-murid, kita telah sampai kepada pelajaran kita di dalam tajuk yang terakhir, tajuk asas binaan. Tajuk asas binaan ini merupakan tajuk kita yang terakhir di dalam mata pelajaran sains. Jadi murid-murid boleh bersama dengan cikgu lihat pada buku teks kita pada muka surat 89 dan kita akan pergi satu persatu. Topik ini ringkas dan kita akan selesaikan dalam tempoh yang lebih cepat barangkali. Baik, kita lihat contoh dalam buku teks ada dua orang pelajar yang menggunakan bongkar-bongkar kayu di istana. Untuk membina istana, bukan di istana. Ya, untuk membina istana. Dan saya menggunakan bongkar-bongkar kayu untuk membina istana. Saya pula menggunakan bentuk asas ini untuk membentuk ekor ikan. Jadi bagaimanakah bentuk asas dapat diperhatikan menggunakan model untuk membina model istana dan model ikan. Jadi bentuk-bentuk asas kita dapat lihat di sini ada bentuk yang macam ni. Nah, bentuk mana ada color. Ada bentuk yang segitiga, ada bentuk silinder, ada bentuk ni kubus, ada bentuk ada bentuk bulat. Dia ada banyak bentuk. Gitu. Ni ada bentuk kubus. Bentuk-bentuk ini. Jadi kita perhatikan pada muka surat 90. Ya. Muka surat 90, perhatikan kad ucapan yang dihasilkan oleh murid tahun 1 biru. Dia kata, perhatikan kad ucapan. Kad ucapan. Dia suruh kita tengok kad ucapan. Wah, cantik je kad ini. Ada kad ini bentuk apa tu? Kad ucapan ni bentuk bulat. Ini bentuk segi empat. Bentuk segitiga. Segi empat sama. Ada macam-macam bentuk ini. Saya suka bentuk segitiga ini. Jadi timbul satu persoalan, apakah nama bentuk-bentuk asas ini? Jadi kita murid akan diperkenalkan nama bentuk-bentuk asas. Jadi kita lihat yang pertama bentuk ini. Ini yang pertama bentuk segitiga. Yang kedua ini ialah bentuk segi empat sama. Kenapa disebut segi empat sama? Sebab sisinya ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Kita padam. Kita tengok Yang ni segitiga ada 3 sisi. 1, 2, 3. 3 sisi. Yang ni segi empat sama. 1, 2, 3, 4. Sebelah dia segi empat tepat pun ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Bezanya yang warna merah ini sisi 4 sama kerana disebut segi 4 sama kerana semua sisinya adalah sama panjang. Semua sisinya adalah sama panjang. Semua sisinya adalah sama panjang. Dan segi empat tepat ada 2 sisi yang sama panjang dan ada 2 sisi yang sama pendek. Ini sama panjang.
sisinya. Cuba lihat ni. Ini dan sebelah sini. Sisinya sama panjang. Dan yang biasanya kalau ditanda, orang akan buat macam ni. Dua. Akan buat dua. Sebab sisinya sama. Dan yang ini, sisinya macam ni. Sama pendek. Itu nama dia segi empat tepat. Bulatan pula ada berapa sisi? Baik, kalau bulatan dia kira satu sisi lah ni. Ni keliling dia ni. Satu sisi. Jadi perhatikan objek di sekitar kamu, bentuk asas apakah yang digunakan. Kita lihat lagi. Jadi di sini dalam muka surat, kita pergi kepada muka surat 92, pelbagai bentuk asas digunakan di sekeliling kita katanya. Jadi apakah bentuk-bentuk bongkah asas yang terdapat di dalam gambar di bawah? Jawapan dia dah bagi pun di dalam buku teks kita. Jadi kalau murid-murid dapat lihat, ini nombor 1, piramid. Nombor 2, kubus. Nombor 3, kuboid. Nombor 4, prisma, ni atas bumbung. Nombor 6, kon. Dia tulis dah. Nombor 7, sfera. Dan nombor 8 ialah silinder. Jadi dia buat. Jadi objek-objek yang terdapat di taman permainan ini semuanya dibina berasaskan bentuk bongkah bentuk asas. Dibina berdasarkan bongkah bentuk asas. Ada satu soalan kebat di bawah ni. Ni dekat bawah ni. Dia tanya berapakah segi empat sama yang diperlukan untuk membina kubus. Baik, kita cari di mana kubus. Kalau kita cari, gambar yang kedua kita ni ialah gambar kubus. Okey, baik, kita lihat gambar kubus. Kubus ni kalau kita lihat ni, ini satu segi empat. Ini satu segi empat. Ini satu segi empat. Dah berapa? Ada 3. Ini 3 yang kita nampak. Yang kita tak nampak, dia tak masuk. 3. Satu di tepi, satu di kanan, kiri, atas. Bawah ada 1, bawah yang terlindung ni. Dan di belakang sini ada 1, 5. Dan di belakang sini ada 1, 6. Ada berapa dinding? Berapa keping? Segi empat sama yang diperlukan untuk membentuk sebuah kubus. Jawapan dia sini ada. Jawapan dia adalah 6. 6. Baik. Kalau kita lihat di muka surat 93 pula, dia tanya namakan objek-objek lain yang dibina berdasarkan bongkah bentuk asas. Ini contoh yang dia bagi jawapan. Bentuk kita punya pemadam, dadu, bumbung, lagi apa? Guli, bentuk menara. Ini semua dibina berdasarkan bentuk asas. Baik. Kita pergi lagi. Jadi, pentingnya bentuk bongkah ini. Kenapa? Apakah kepentingan bentuk bongkah di dalam kehidupan kita? Perhatikan contoh situasi yang berikut. Mengapakah bola berbentuk sfera? Sfera itu bentuk bulat, kan? Jadi bola berbentuk sfera. Dia tanya, mengapa bola berbentuk sfera? Dan buku juga telah beri kita jawapan. Dia tanya soalan dan dia bagi kita jawapan. Bola berbentuk sfera kerana lebih mudah bergolek apabila disepak. Dia senang bergolek lah. Cuba tengok gambar yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ni, bola berbentuk kubus. Bola dia ni bentuk kubus. Bola berbentuk kubus lebih sukar bergolek, susah bergolek apabila disepak. Sebab dia bersegi-segi. Dia susah. Jadi sebab itu bola dibina
mengikut bentuk sfera. Kemudian yang kedua, ini contoh satu. Contoh yang kedua, perhatikan jam meja tersebut. Jam meja diletak di atas meja. Kenapa jam meja ini berbentuk kuboid? Sebab berbentuk kuboid, dia tak bergolek. Digambar di sebelah kanan, bentuk silinder kan, bulat. Jadi bila bentuk silinder, dia akan bergolek. Atau bentuk sfera pun dia akan bergolek. Jadi tak membantu kita lah. Dia tak duduk diam, jadi susah kita nak kenal. Jadi sebab itu jam meja dibina berbentuk kuboid. Objek yang dibuat menggunakan bentuk asas dibina mengikut kegunaannya. Mengikut kegunaannya. Keperluan kita lah, kita yang tentukan nak buat dia jadi bentuk apa, kena kita guna macam mana. Baik, kita pergi kepada bahagian ulang kaji sikit dalam buku kamu, muka surat 96. Kamu lihat muka surat 96. Di dalam muka surat 96, dia kata, 1. Nyatakan bentuk asas bagi setiap objek di bawah. Objek di bawah. A. Wang kertas. Dibentuk segi 4 apa? Segi 4 tepat. Sesiku. Sesiku ini bentuk segi 3. Buah oren. Buah oren ini bulatan. Mereka senang. Okey, stem. Stem dia pendek sikit daripada duit. Dia segi 4 tepat. Ada stem yang segi 4 sama. Ada stem yang bentuk segi 3. Dan ada stem yang berbentuk bulatan. Ini stem bagi murid-murid yang mempunyai hobi mengumpul stem. Ini kita cerita pasal stem lah. Cikgu pernah buat benda ni masa cikgu sekolah rendah macam kamu kecil-kecil. Bagi yang mempunyai hobi mengumpul stem, kamu akan jumpa macam-macam stem. Dulu cikgu kumpul stem. Ada stem cikgu segi 4 tepat. Ada stem cikgu yang segi 4 sama. Ada stem cikgu yang segi 4 tepat, segi 4 sama ni biasa jumpa. Kalau stem Malaysia, dia segi 4 tepat. Kalau kamu lihat stem Fiji, stem dia, negara Fiji, dia segi 4 tepat. Segi 4 sama. Semua sama sisi. Kecil je stem dia. Dia macam stiker Intel tu. Macam itu je. Kecil je stem dia. Kemudian ada satu lagi stem Korea. Stem Korea yang cikgu dapat masa tu lah. Masa cikgu darjah 5, darjah 6 dulu. Stem Korea cikgu berbentuk segi 3. Macam bentuk sesiku tu. Kamu tak pernah jumpa aku barangkali. Tetapi kalau ada saudara mara yang pergi belajar luar negara atau bekerja di luar negara atau berlayar ke luar negara, kamu boleh dapat daripada saudara-saudara kamu dulu. Jadi stem Korea berbentuk segi 3. Ada satu stem yang cikgu dapat dulu, stem Ireland. Negara Ireland. Stem dia bentuk bulat. Bentuk bulat. Dia bulat. Kalau dalam buku teks tu macam buah oren tu dah. Dia bulat gitu je. Jadi kalau masuk dalam album tu, kamu tak boleh susun dia. Dia makan ruang sikit lah. Sebab stem 3 segi, stem bulat. Dan dia ada size kan. Dia akan gitu. Tapi tak apa, dia sangat menarik. Kerana bentuknya yang berbeza. Dan pelik-pelik. Ni kamu boleh cubalah kumpul. Nanti kita akan ada tempoh yang panjang. Nanti di hujung tahun cuti sekolah. Buatlah projek itu. Baik, kemudian stem upin-ipin tu segi 4 tepat.
Kemudian kanta pembesar bentuk bulatan dan papan putih. Papan putih ni juga segi 4 tepat. Baik, lihat pada soalan yang kedua. Perhatikan gambar jam di sebelah. Jam ni segitiga ni dia punya body dia housing. Berapakah bentuk asas yang dapat kamu kenal pasti? Bentuk asas yang dapat kamu kenal pasti. Okey. Kamu nampak berapa bentuk asas? Yang ni kita nak kena teliti sikit. Buat, cuba tengok. Pertama dah tentu kita nampak jam ni bentuk bulatan. Okey, yang kedua. Kita tengok frame dia. Color yang sesuai sikit. Color apa? Biru. Ni. Ini kita nampak rangka dia segitiga. Dan ada satu lagi di bahagian tepi ni. Kalau kamu lihat betul-betul ni. Yang tu. Bentuk apa tu? Itu ialah bentuk segi 4 apa? Segi 4 tepat. Tak muat dah cikgu. Segi 4 tepat. Jadi ada berapa bentuk yang kamu kenal pasti? Ada 3. Yang pertama ialah menjawab B. Nyatakan bentuk asas tersebut B. Jadi yang kita kenal pasti ialah bulatan. Kemudian kita jumpa segitiga. Dan kita jumpa segi 4 tepat. Soalan 3. Nyatakan bongkah bentuk asas bagi setiap objek di bawah. A. Kemah. Kemah bentuk piramid. Bateri. Bateri berbentuk silinder. Gambar yang ketiga, kon. Dah tentu namanya pun kon. Bentuk kon lah. Dan D. Kubus. Kenapa kubus? Sebab segi 4 sama. Sebab di sini sama. Semua ni sama. Segi 4 sama. Sama panjang. Sama tu maksudnya sama panjang. Dan E ialah bentuk spera. Dia bulat. Spera. Yang ni. Tak apa. Kita jalan dulu. Zaki. Nombor 4. Zaki hendak menyimpan buku lama dalam sebuah kotak. Di antara kotak P dan Q yang manakah lebih sesuai? Baik, bila cerita ini maknanya murid dikehendaki membuat pilihan. Di antara kotak P dan juga kotak Q. P kotak bentuk apa? P ialah bentuk kuboid. Kuboid ni asalnya daripada segi 4 apa? Segi 4 tepat yang banyak bertingkat-tingkat. Kemudian sebelah satu lagi ialah kotak Q. Kotak Q ialah piramid. Piramid berasal dari segitiga yang disusun macam gitu kan. Kemudian bila kita cerita Zaki hendak menyimpan buku. Buku ni bentuk apa? Bila kita tengok buku, kita tahu buku bentuk dia macam ni. Segi 4 tepat. Bila buku segi 4 tepat, dia boleh tak masuk dalam kotak tu? Atau boleh masuk tak dalam kotak Q? Mana yang lebih sesuai antara P dan Q? Buku berbentuk segi 4 tepat, maka dia bentuk kuboid adalah paling sesuai. Kenapa bentuk kuboid paling sesuai? Sebab kuboid boleh memberi ruang yang lebih besar untuk penyimpanan buku. Kalau piramid
atas dia makin lama makin kecil. Jadi tak boleh masuk banyak buku. Mungkin dekat bawah dia boleh masuk 1, 2 atau 3 buku. Lepas tu tak boleh isi dah. Sebab atas piramid itu menajam, meruncing. Jadi kita tak sesuai untuk simpan buku. Begitulah kita punya latihan ulang kaji. Jadi kita sesi ingat semula sebelum kita tamatkan pelajaran. Jadi naik cuti ni kita tak payah memberatkan kepala. Jadi murid ikut yang ni aja. Sambil santai-santai. Dan ini pun dah tajuk yang terakhir. Dan tajuk ini ringkas saja, tak berat. Kita layan je lah. Ya, ada 4 bentuk asas. 1 ialah bentuk segitiga. Yang kedua bentuk segi 4 sama. Kemudian segi 4 tepat. Dan yang keempat bentuk bulatan. Ini bentuk asas. Segitiga, segi 4 sama, segi 4 tepat. Bulatan. Bentuk ini ialah segitiga bentuk 2. Tak muat pula cikgu. Padam lah. Sekejap. Yang kata segitiga, segi 4 sama ini ialah bentuk 2 dimensi. 2 dimensi. Ini boleh baca ke tak ni? 2 dimensi. Gitu. 2 dimensi. Yang di atas ni padam. Jadi bentuk 2 dimensi ini macam ni. Yang tadi kita ada sebut tentang di bawah ni. Ni. Nampak jam. Bentuk jam kan dia bentuk macam gitu. Bentuk macam gitu. Kemudian bola bentuk sfera. Sfera kan nampak bentuk lain. Kemudian kita ada bentuk apa? Piramid. Yang gitu. Bentuk-bentuk yang macam ni, ini disebut bentuk 3 dimensi. Dia nampak objek itu di sebelah tepi, di sebelah sisi kiri dan juga sisi kanan. Nampak dua belah, nampak sisi lain, maka dia jadi objek 3 dimensi. Kalau yang objek macam 2 dimensi, dia macam yang di atas tu, segitiga, segi 4 sama, segi 4 tepat, dia nampak satu arah aja. Yang tu adalah objek 2 dimensi. Ini harap-harap murid tak keliru. Objek baru boleh dibuat objek boleh dibuat menggunakan bentuk asas untuk kegunaan. Jadi yang tadi kita ada jumpa piramid, kita ada jumpa kubot, kita ada jumpa lagi satu kita jumpa bateri tadi kan. Bateri tu bentuk macam ni. Saya ingat pula je lukis. Cuti seminggu, tangan pun tak pegang pen. Selamat. Jadi yang ni contohlah bentuk silinder. Silinder ini juga adalah bentuk 3 dimensi. Jadi sampai sini saja pelajaran kita. Murid nanti boleh ulang-ulang lah video ni untuk buat ulang kaji. Cikgu tak bagi kamu buat latihan dulu kot. Tapi kalau ada yang rajin, kita boleh lihat latihan kita yang terakhir ni pun 63, 68. Nanti kita akan bincang pada minggu yang akan datang. Yang ni kita akan buat sama-sama pembincangan latihan aktiviti. Itu adalah sesi yang terakhir tu dalam pelajaran kita. Selepas pada itu kita dah tamat semua tajuk di dalam pelajaran ni. Nanti kita fikirkan macam mana kita nak buat sesi penilaian PBD itu. Ya, jadi sampai sini saja dulu. Mengharap murid-murid dapat ulang-ulang nanti video kita buat ulang kaji. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang insya-Allah. Sekian, terima kasih.